Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita sama-sama dapat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Islam tahun 5 di bawah tajuk akidah. Teman-teman sekalian, untuk bertaaruf guru pendidikan Islam anak-anak sekalian pada tahun ini ialah saya, iaitu Cikgu Kamaruddin bin Jaafar, ataupun boleh panggil juga Ustaz Kamaruddin pun boleh. Iaitu saya akan mengambil alih pendidikan Islam ini daripada Ustaz Ghazali sehingga akhir tahun, insyaAllah. Murid-murid sekalian, kita akan cuba untuk mempelajari akidah ini di bawah tajuk nama Allah Al-Malik ataupun Al-Malik. Al-Malik. Jadi murid-murid, kalau ada buku teks bolehlah buka buku surat 66. Di situ kita akan lihatlah gambar pameran sains angkasa lepas dalam buku teks tersebut, dan bolehlah murid-murid tengok gambar yang ada di situ, bagaimana murid-murid pergi melihat pameran sains. Pasti seronok, kan? Baiklah murid-murid, cakrawala meliputi seluruh bintang dan planet-planet di langit, termasuk bulan dan matahari. Dalam angkasa lepas ni ada banyak benda-benda ni, macam bintang, planet, bulan, matahari, semua dalam ni. Jadi yang kita duduk ni, planet ni namanya bumi. Planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari. Tahu tak murid-murid, planet bumi ni sebenarnya berputar. Dia berputar macam gasing tu, dan pada yang sama beredar mengelilingi matahari. Manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Planet bumi berputar dan beredar mengelilingi matahari, manakala bulan pula bergerak mengelilingi bumi. Subhanallah, hebat. Siapa yang mencipta ni? Sudah pastilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat di sini, ini matahari. Yang biru ni bulan, bumi mengelilingi matahari. Pada masa yang sama dia juga berputar pada paksinya, dia pusing. Dan bulan pula mengelilingi bumi. Bulan mengelilingi bumi, bumi mengelilingi matahari dalam tempoh 365 1/4 hari. Masya Allah. Jadi kita nak belajar tentang siapakah yang mencipta semua, siapakah yang menguasai semua ini. Sudah pasti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu nama Allah Ta'ala ialah Al-Malik. Al-Malik. Jadi apakah maksud Al-Malik itu? Apakah maksud Al-Malik? Maksud Al-Malik itu ialah menguasai segala-galanya. Al-Maliku bermaksud yang menguasai segala-galanya. Yang menguasai segala-galanya. Daripada Al-Quran, dalam surah Al-Hadid
ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuba sama-sama baca. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, dialah yang memiliki kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan dia menghidupkan dan mematikan, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi siapakah yang mentadbir alam yang luas ini? Langit dan bumi, planet, matahari, bintang, bulan, semua itu. Dalam Al-Quran disebut, siapa dia? Allah. Allah yang memiliki kuasa. Mulkus samawati wal ard, kuasa pemerintahan langit dan bumi. Dialah yang berkuasa, memiliki kekuasaan. Mulkus samawati wal ard, memiliki kekuasaan pemerintahan langit dan bumi. Yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan, dan dia wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa atas setiap sesuatu. Inilah dalil daripada Al-Quran. Mereka kena tahulah dalil ni, ya. Surah Al-Hadid ayat yang kedua. Inilah dia gambaran yang boleh kita tengok bagaimana Allah mencipta langit dan bumi. Ini apa murid-murid? Ini planet-planet ni, ini matahari, ini planet juga. Planet ni mengelilingi matahari. Macam bumi juga tadilah, bumi mengelilingi matahari. Planet lain pun mengelilingi matahari. Dia ada magnet dia. Dia tak boleh, magnet dia tak boleh lemah. Kalau lemah, dia akan terlepas. Jauh, lari jauh. Kalau kuat sangat, dia akan dekat sangat dengan matahari. So, semua ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan langit dan bumi, tanah, langit. Di langit, atas langit lagi banyak. Langit dan bumi. Dan Allah berkuasa atas semuanya ini. Sehingga pasir-pasir ini, sehingga ke daun-daun kering ini, Allah Ta'ala maha berkuasa atas segalanya. Sehingga kalau daun kering ini tidak diizinkan jatuh oleh Allah, dia tidak akan jatuh. Semuanya ini dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hidup dan mati kita. Kita mula-mula lahir, jadi bayi, jadi kanak-kanak, pergi sekolah, masuk universiti, bekerja, tua, kemudian kita dah tak larat, kemudian kita meninggal. Ada juga yang dari kecil jadi kanak-kanak, pergi sekolah, belajar, kerja, tak sempat tua, dah meninggal. Betul tak? Betul tak? Kan? Ada yang daripada kanak-kanak, baby, kanak-kanak, sekolah, masih belajar. Lepas belajar je, tak sempat kerja. Allahumma salli ala sayyidina, dah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang daripada baby, besar sikit jadi kanak-kanak, belum sekolah, baru sekolah, dah meninggal. Ada yang dari baby jadi kanak-kanak, belum sempat sekolah pun dah meninggal. Ada yang baru lahir, kemudian pun meninggal. Ini ialah semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apakah arti nama Al-Maliku tadi? Al-Malik bermaksud yang menguasai segala-galanya. Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Allah yang menguasai pemerintahan, pentadbiran dan pemilik mutlak. Apa itu pemilik mutlak? Pemilik yang sempurna, tak ada orang lain dah. Hanya semuanya ini, semuanya Allah yang
kuasa, pemilik mutlak, tak ada orang lain lah, pemilik mutlak segala yang ada di bumi dan di langit. Semuanya itu dalam kuasa Allah. Allah mentadbir seluruh makhluk di langit dan di bumi dengan bijaksana. Bijaksana, kalau kita tengok pokok ni cantik, Allah Ta'ala cipta. Dia boleh dari segi oksigen dan karbon dioksida, dia melepaskan karbon dioksida. Manusia dia melepaskan oksigen tu disedut oleh manusia mengeluarkan karbon dioksida itu digunakan oleh pokok. Kan, itu juga macam semua kuasa Allah. Allah Ta'ala mencipta dengan bijaksana. Dan Allah mencipta sesuatu dengan kehendaknya. Macam mana binatang bentuknya begini, ini ikut kehendak Allah Ta'ala. Ini periuk kera. Periuk kera ni, boleh tahu tak periuk kera? Periuk kera ni dia kan dalamnya manis tau. Kalau ada serangga masuk kat sini, nanti dia akan masuk dalam dan dicernakan, dihazamkan, dan zatnya diambil oleh pokok ni. Ini pokok periuk kera. Dia ada perangkap dalam ni. Semut masuk, tak boleh nak keluar. Ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mencipta sesuatu dengan kehendak. Seluruh makhluk sentiasa berhajat kepada pertolongan Allah. Ini langit ni, kalau tak dia menjaga, nanti planet ni melanggar dengan planet ni. Apa jadi? Habis semua. Sakit gigi. Kita minta tolong pada Allah. Ya Allah, aku sakit gigi, ya Allah, tolong sembuhkan aku. Kadang-kadang kita sakit, masuk hospital, mohon kepada Allah. Haiwan ni pun juga semua berhajat kepada pertolongan Allah. Kita juga berhajat kepada pertolongan Allah. Sebab itu kita selalu berdoa kepada Allah. Kita berdoa itu dapat pahala. Berdoa saja dapat pahala. Jangan sombong, kena selalu berdoa kepada Allah. Jadi kita tahu bahawa Allah itu maha berkuasa, maha menguasai segala-galanya. Maka kita perlulah sedar bahawa kita ini hanyalah insan biasa ciptaan Allah. Jadi kita kena jadi hamba Allah yang tidak sombong, selalu bermohon kepada Allah, kerana Allah berkuasa dan segalanya di langit dan di bumi ini, di langit, di bumi, seluruh cakrawala, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.